Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Okey, kita bertemu lagi di dalam siaran secara langsung Business Opportunity Preview BOP, penulis berminda usahawan. Saya Muhammad Isham Abdul Razak malam ini akan menjadi MC dan saya tidak berkesorangan, saya berpasangan dengan Associate Master Advisor YB Nahan. Saya rasa kita tak perlu panjang-panjang perkenalan. Saya terus serahkan kepada YB. Silakan YB. Boleh bagi sharing tak? Ya, silakan. Boleh sharing. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MSGA kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjadi panel speaker ya. Okey, untuk tidak membuang masa, okey. Program hari ini ataupun sesi hari ini iaitu Business Opportunity Preview ini biasanya diadakan setiap minggu. Okey, ini adalah sharing mingguan. So dalam setiap sharing ini kita akan bentangkan atau kita akan berkongsi 6 modul ya atau 6 item, okey, iaitu kenali MSGA, Kelab NGO, e-book pesaing, lepas nombor 4 integrated bookstore, package event franchise dan plan pemasaran. Sebelum saya teruskan, biar saya introduce atau perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Nahan atau lebih dikenali sebagai YB. YB itu bukan yang berhormat ya. Ramai orang tanya YB ini adun mana? Sebenarnya saya ini bukan YB tetapi adalah yang bersara. Saya boleh gunakan nama itu kerana saya adalah pesara mara. Okay. Dengar kan? Dengar. Okey, saya ini adalah pesara mara berkhidmat lebih 20 tahun dan lepas tu 20 tahun di swasta. Okay. Saya juga adalah accountant consultant di Messi, mantan accountant consultant di Messi, sebuah NGO di bawah US Embassy. Okay. Saya telah join MSGA ini dan sekarang menjadi seorang penulis e-book dan telah pun menulis sebanyak 11 e-book. Okay. Selain daripada itu, saya juga mengajar penulisan e-book dan tagline saya dalam bengkel-bengkel saya adalah tulis e-book dalam masa 24 jam. Okay. Tuan-tuan boleh tengoklah Facebook saya ada macam-macam testimoni dalam tu. So saya berani mengatakan tagline itu boleh digunakan, memang betul, bukan mitos tapi adalah kenyataan. Okay. Saya juga adalah seorang Associate Master Advisor MSGA dan nombor sertifikat saya adalah 060. Saya dengar sekarang dah 600 lebih dah. So, ini menunjukkan saya ini memang dah senior. Okay. Saya adalah Certified Trainer di Persuasive Communicator dari Persona Solution USA. Saya juga telah terdedah dalam penyampaian taklimat 7 Habits of Highly Effective People kepada jabatan-jabatan kerajaan sewaktu saya berkhidmat dengan Franklin Covey Malaysia. Okay. Saya biasanya bagi taklimat di banyak sektor am ya ataupun government department. Okay. Saya adalah pengasas program The Race, RACE, Reality Awareness Change and Employee Loyalty. Ini adalah satu program motivasi dan saya ajar ini kebanyakan kepada SME. Untuk sekolah cikgu dan anak murid, saya bagi free, percuma. Ini adalah komitmen saya
kepada society. Okay. Saya juga adalah facilitator motivasi dalam pengurusan masa, goal setting dan character building. Saya adalah mantan Presiden BNC atau Business Networking Club KLNPJ, Persatuan Penduduk dan juga YDP PIBG. Ini semua dah mantan dah. Okey. Buat masa ini saya aktif dalam NGO MARA iaitu Bendahari Persatuan Pesara MARA dan Koperasi Pesara MARA Malaysia Berhad. Seperti semua orang, saya pun ada visi juga. Visi saya adalah to live, to love, to learn and to leave behind a legacy. Kalau tak silap, saya sudah hampir ke peringkat akhir iaitu untuk meninggalkan legacy. To live, love, learn, saya rasa saya sudah melepasi, saya sudah melalui dan saya bangga. So kini saya tinggal satu aja step iaitu leave behind a legacy. Saya juga pernah tulis satu buku tentang legacy. Okay. Ini adalah tentang diri saya. Okey. Saya seperti saya kata tadi, saya pun ada beri banyak bengkel-bengkel penulisan e-book. Ini adalah sebahagian daripada poster-poster di mana sama ada saya buat solo ataupun bergabung dengan MSGA. Okey. Dalam bidang penulisan e-book dan juga pengurusan masa. Okey. Dan e-book akan datang adalah pada 17 hari bulan Februari. Okay. Ini adalah e-book store saya. Yang saya suka sangat dalam platform ini adalah kita boleh miliki e-book store sendiri. Sama macam memperolehi, katakan kalau ada MPH popular kan, bayangkan kita pun tuan sebuah bookstore. Cuma bookstore kita virtual dan bookstore ini saya boleh susun mengikut suka hati saya. Susunan itu saya boleh ubah sesuai. Sesiapa yang ingin memperolehi e-book seperti kami, ikutilah program ini sehingga hujung. Okay? Because anda akan menerima banyak idea-idea yang akan mencetus banyak idea di minda yang mendengar. Okay? Dan akhirnya mungkin anda boleh mendapat inspirasi macam mana nak memiliki bookstore. Okay? Nama e-bookstore saya adalah nahanebookstore.com. Okay? Kalau masuk dalam tu boleh tengok hampir 3,000 lebih buku. Ya, walaupun saya punya 11, ada 3,000 lebih buku yang ditulis oleh penulis-penulis lain di dalam platform ini. Okey. Dengan tidak membuang masa, saya akan teruskan program kita iaitu mengenali MSGA. Apa itu MSGA? Ramai orang akan tanya kan? MSGA adalah abbreviation for Master Shiro Global Academy. Nanti saya akan jelaskan apa itu ya. Okey. Okey. MSGA ini telah ditubuh pada tahun 2009 dengan nama Mind Focus Consultation. Ketika itu ia adalah sebuah entiti persendirian, enterprise, ya. Dan pada tahun 2010 nama itu telah ditukar ke Shiro Resources. Ini adalah evolution perjalanan MSGA. Okey, mula-mula start Mind Focus, lepas tu tukar nama Shiro Resources. Ketika itu memang fungsi ini adalah untuk menawarkan perkhidmatan konsultasi dalam bidang keusahawanan, konsultasi pembangunan website, pengurusan majlis dan lain-lain. Okay. Kemudian pada tahun 2019 telah branding, okay? Telah branding ke nama Master Shiro Global Resources untuk
menerokai pasaran antarabangsa. Okay. Kemudian pada tahun 2021, Master Shiro Global Resources yang mempunyai sebagai sebuah entiti entrepreneur ataupun entrepreneurship ditukar kepada Sendirian Berhad pada tahun 2021. Okey. Tujuannya adalah untuk menebusi pasaran antarabangsa dan seperti entiti-entiti lain, setiap perniagaan harus maju ke hadapan. Okey. So ini adalah dia punya proses dia, dan MSJ ni pengasasnya ia adalah Master Shiro. Okey, mungkin ramai orang tanya siapa tu Master Shiro, orang Jepun ke? Okey. Master Shiro nama penuh ni adalah Major Hasrul Taufik ya, yang bersara. Dia bersara daripada Angkatan Tentera. Okey. Tentera Udara. Okey, kemudian dia bersama-sama dengan rakan karib dia lah. Okey, nama dia Happy Sri Sam, telah mewujudkan satu platform berintegrasi yang merangkumi A to Z dalam proses penulisan dan penerbitan. Okey. Mereka telah buat research dan development selama 5 tahun sebelum dilancarkan bisnes ini ya. Master Shiro ini memang kepakaran dia adalah dalam bisnes. Okay, dalam bisnes ibu. Happy Sri Sam, kepakaran dia adalah untuk membina platform, iaitu website. Dia ini adalah pakar website. So, website yang kita gunakan ini adalah atas daya usaha beliau dan juga berkongsi dengan Master Shiro, dan mereka telah mewujudkan satu platform yang boleh dikatakan yang bagi saya lah, saya dah tengok banyak website-website lain dan saya berpendapat platform inilah satu platform e-Vencai yang dilengkapi dengan semua features. So nanti tuan-tuan, puan-puan akan mendengar lebih lanjut ya daripada Master Shiro atau MS lebih dikenali. Okey. Okey, bisnes ini menyasarkan pelanggan dari semua golongan masyarakat yang cenderung dalam bidang penulisan dan keusahawanan buku digital atau buku atau e-book. Okay. Personally bagi saya ada beza buku digital dengan e-book. Semua orang kata buku digital, tapi bagi saya buku digital adalah sama macam buku fizikal. Cuma data print. Okay, baca dalam soft copy. Okay. Walau bagaimanapun ini semua digabungkan dalam buku digital. Ini adalah selaras dengan kehendak, selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan satu sektor berdigitalisation. Ya. Okey, MSJ ini bukanlah sekadar just entrepreneur, tetapi ia telah didaftar di bawah SSM pada tahun 2004 hari bulan Mac 2021 sebagai satu firma sendirian berhad. Okay. So mana kita tak perlu risaulah. Siapa yang join platform ini jangan risau. Kita disokong sekuat-kuatnya. Okay. Dengan syarikat ini. Okay. MSGA dia punya tagline ni adalah jihad ilmu, jihad ekonomi dan jihad pendidikan. Ini adalah tagline. So di mana-mana kita pergi pun kita akan bawa tagline ni. Okay. Baju yang saya pakai pun di belakang ada tulis jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Okay. Dia membangun dengan pesat. MSGA ini membangun dengan pesat dan bilangan penulis setakat ini adalah hampir 600 penulis
Dan bilangan buku yang telah ditulis adalah lebih 3,500. Semua ini telah dimasuk dalam satu platform e-franchise. Okey. Kalau saya masuk buku saya dalam e-book store, secara automatik sistem akan post e-book saya di 600 bookstore. Itulah kekuatan MSGA. Okay. Dan ada juga terdapat banyak keratan-keratan di akhbar tempatan, okay, tentang kekuatan MSGA. Okay. Kalau tuan-tuan mungkin pernah baca, okay, ini adalah sebahagian daripada keratan-keratan yang yang diwar-warkan ataupun yang dinyatakan di dalam beberapa surat khabar tempatan, ya. Okey. Okey. MSGA ini sudah pun apa kata orang, appear dalam 20 negara. Okay. Itulah kekuatan dia. Setakat ini 20 negara dan akan datang ia akan menjadi lebih banyak negara. Dalam setiap negara ini ada penulis-penulis platform kita. Okay. So macam buku setiap penulis ada di dalam semua 600 e-book store dan dipamerkan di 20 negara. So mana sesiapa pun dalam mana-mana negara dia boleh beli buku kita walaupun dia tak semestinya masuk dalam e-book store kita. Dia masuk e-book store orang lain pun, penulis orang lain pun, penulis lain pun, dia boleh nampak e-book kita. Okay. Ini adalah saya rasa satu ciri yang antara ciri-ciri yang betul-betul menarik saya. Okay. Saya tak perlu buat marketing sendiri. So kita ni kerja sebagai satu pasukan lah. Okay. MSGA ini adalah satu pasukan yang kuat. Kita tolong-menolong dan kita berusaha untuk maju bersama, bergerak bersama. Dia bukan silo. Okay. Okay. Apakah visi dan misi? Setiap organisasi harus mempunyai visi dan misi. Okay. So MSGA pun ada juga visi dan misi dia. Apakah visi dia? Visinya adalah menjadi syarikat korporat yang berwawasan tinggi, dinamik dan berdaya saing pada peringkat global pada tahun 2030. Ini adalah satu wawasan jangka masa panjang. Ya. So saya pasti MSGA akan capai ini kerana saya tengok perkembangan dia. Saya sudah ada di sini dalam platform ini sejak tahun 2016. Saya nampak dia punya pergerakan, dia punya kemajuan. Cara dia buat, cara semua penulis beri kerjasama, saya pasti kita akan capai. Okay. Misi dia pula menyediakan pelbagai servis atau khidmat yang berkualiti, melahirkan usahawan kompeten yang selari dengan arus pemodenan digital dan memberi perkhidmatan terbaik untuk pelanggan. So, kedua-dua ini saya rasa adalah penting. Setahu saya ataupun dari pengalaman saya, memang ada banyak entiti ada visi, ada misi, tetapi sekadar pameran. Bila tanya, I pernah kerja di swasta juga kan. So bila tanya staff, apakah visi? Dia tahu ya ada visi, tapi saya tak ingat. Tetapi MSGA ini, saya bangga dinyatakan hampir semua penulis dan semua warga MSGA menerima wawasan dan visi dan misi ini dari diri dalam. It's an inside out approach. Ya. So maka ia adalah mudah untuk mencapai. Okay. MSGA Seram Barat mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang
seperti perunding pengurusan perniagaan, perunding keusahawanan, pengurusan acara atau majlis, penerbitan buku atau iklan secara fizikal atau digital, perkhidmatan percetakan dan perkhidmatan penyediaan makanan. So mana kita bukan hanya tumpu kepada e-book. Walaupun e-book itu adalah the main core of MSGA, tetapi untuk bergerak ke hadapan, MSGA telah berkecimpung dalam pelbagai bidang. Okey? Tapi jangan lupa, e-book adalah the core. That is why we are all here. Okay? E-book is the core. Okay? Why is it stuck? Okay. Sekarang kita akan pergi nombor 2, iaitu kelab NGO berkaitan. MSGA ini disupport oleh 2 NGO, ya. 2 NGO. Satu ialah Kelab Penulis Muda Malaysia. Yang kedua adalah Kelab Usahawan e-book Malaysia. Apa bezanya? Okey. Kelab Penulis Muda Malaysia atau lebih dikenali dengan KPMM. Saya bangga menyatakan saya adalah ahli nombor 1 di KPMM. Okey. Itu I'm very proud. I'm the first. Nombor saya nombor 1, nombor adik saya. Okey. Okey, apa itu Kelab Penulis Muda Malaysia? Fungsinya adalah untuk membudayakan minat membaca dan menulis di kalangan rakyat Malaysia. Okey. Dari peringkat kanak-kanak sehingga golongan warga emas. So mana kita tak tumpu kepada segmen tertentu. Kita fokus kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Okey. Orang bersara pun memang digalakkan supaya kita semua tahu penulisan ini adalah legacy ataupun penulisan ini adalah amal jariah. So MSGA menggalakkan, memberi sokongan supaya semua orang ada minat membaca dan menulis. Okay? Dia juga memperdayakan kemahiran dalam seni penulisan seperti penulisan kreatif agar warisan negara terus kekal sepanjang zaman. Kita di sini bukan sekadar 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun, tetapi wawasan MSGA adalah untuk jangka masa panjang. Melebihi tahun 2030. Kita berharap MSGA akan wujud untuk satu waktu yang lama. Okay? Sehinggalah generasi muda menjalankan pelbagai program dan aktiviti ke arah pembentukan khasiat dan jati diri yang mulia, mengumpulkan para penulis buku di bawah satu kelab untuk menjalankan aktiviti bersama, memupuk masyarakat secara holistik dan membudayakan amalan membaca, menulis, mengkaji seni warisan budaya tanah air. Ini adalah fungsi utama KPMM. Apa pula Kelab Usahawan e-book Malaysia, KUEM? Okey. Fungsinya adalah mewujudkan ataupun membawa semua para usahawan e-book dalam satu bumbung. Itu adalah hasrat kita. Okey. Mewujudkan hubungan di antara para usahawan e-book seluruh Malaysia. Yang tadi itu untuk fokus menulis. Okay. Yang ini fokus untuk keusahawanan. Memberi peluang kepada para penulis e-book untuk menguasai ilmu keusahawanan. Okay. Membantu masyarakat luar dan memberi ilmu keusahawanan e-book. Okay. Membantu ahli dan masyarakat dalam kerjaya menulis e-book. Membantu memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai penulis. Macam mana kita nak monetize e-book ini pada satu bisnes. Okay. So ini dua membantu kerana sebagai NGO, MSGA memang bijak menubuhkan dua NGO ini. Melalui NGO inilah kita boleh mendapat banyak pertolongan daripada kerajaan, dari segi geran, dari segi pertolongan, dari segi apa kata orang kebenaran untuk menerokai
bidang penulisan e-book di jabatan-jabatan kerajaan, di pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Okey. Itu yang kita ada tagline kita, jihad ilmu, jihad pendidikan, jihad ekonomi. So mana ini adalah satu step yang lengkap, satu franchise, satu platform yang lengkap, dan saya harap ataupun saya percaya kita akan lebih berjaya dalam masa akan datang. Okey. Okey, so dengan tidak membuang masa, setakat itu sajalah saya punya pencerahan. Saya akan serah kepada MC untuk meneruskan dalam modul 3. Okey, silakan Tuan Hisham. Terima kasih YB Nahan. Okey. YB Nahan telah menceritakan tentang ibu dan juga pengalaman beliau bersama dengan MSGA. So saya ke topik yang seterusnya, topik yang ketiga, persoalan e-book ni pesaing kepada buku fizikal kan? Okey. Pada saya agak mudah. YB boleh next slide. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah secara ringkas. Okey. Saya ada banyak topi lah sebenarnya saya pakai. Okey. Saya berasal daripada Muar, bersekolah di Muar, dan penggiat tinggi saya adalah di University Sains Malaysia. Okay. Saya sebelumnya bekerja di Hospital USM Kebangkagan Kelantan dan sekarang bekerja di Pusat Perubatan USM Pertam Kepala Batas Pulau Pinang. Okay. Saya adalah seorang ketua pegawai farmasi. Saya adalah penyelaras emergency response team activity. Okay. Saya juga pengerusi jawatankuasa KIK Lean Management dan juga FAS. Saya juga facilitator KIK, mantan ketua bahagian latih Palapik USM dan juga mentor. Mentor ini adalah sistem sokongan kepada staf di bawah sikit daripada kaunselor. Mentor ni tidak berlesen, tapi dia sudi mendengar keluhan-keluhan daripada staf. Okey, boleh next slide, YB. Okey, di sebelah kiri itu adalah saya punya bookstore saya. Bookstore digital saya menyertai pada 2 Mei 2021, iaitu pada masa selepas COVID lah. Tapi masa tu kita dah bermula dengan banyak program-program digital. Alhamdulillah lah, kalau pada masa tu masih lagi secara bersemuka, mungkin saya belum join lagi MSJ. Okey, saya kemudiannya lulus sebagai seorang certified advisor pada 16 Jun 2021. Okey, next YB. So tadi dekat buku depan bookstore saya tadi ada 5 buku CEO, ada buku Dr. Ayu, buku TJ saya belum letak. Okay, next. Okey, untuk patah balik YB. Saya dah terbitkan 10 buah buku melalui platform ini. Ya, tuan-tuan bolehlah melawati saya punya e-book store, www.hishamacademy.com. Okey. Next. Ini adalah sebahagian daripada penglibatan saya dalam MSGA. Saya sebelum tak banyaklah secara bersemuka dengan tim-tim daripada HQ, dan banyak secara online. Okey, next YG. Okey, apa itu e-book? Secara mudahnya, e-book adalah buku dalam bentuk digital ataupun maya yang kita tidak boleh pegang, tidak boleh bau, tidak boleh bawa. Tapi bawa sebenarnya boleh, tapi dalam bentuk digital. Jadi ada banyak format, antaranya adalah yang popular adalah menggunakan PDF lah. Ada juga EPUB, ini saya pun tak biasa guna. Okay, audiobook adalah sekarang ni semua boleh kata macam PDF pun boleh jadi audiobook, iaitu di mana buku yang boleh bersuara. Kisah ringkasnya, e-book itu adalah buku secara digital. Okay, next lagi. Okey, kalau kita tengok pada gambar sebelah kiri itu adalah kita tengok beban anak-anak yang membawa buku-buku yang berat. Selepas beberapa tahun, saya bila terlibat dalam sebagai seorang ketua bahagian latih Palapis, didapati ramai pelajar-pelajar universiti tidak dapat kami terima untuk menyertai pasukan latihan pegawai simpanan kerana masalah tulang belakang yang bengkok. Ramai, sangat ramai. Okay.
Jadi beban membawa buku yang berat telah menjadi perhatian kepada Kementerian Pendidikan untuk secara beransur-ansur beralih kepada buku digital. Kalau kita tengok pada gambar yang sebelah kanan tu, pada seorang pengarang, pada seorang peniaga, pengusaha, pencetak, saya rasa sangat sedihlah melihat kerosakan buku akibat daripada banjir. Bayangkanlah banyak kerugian yang terpaksa ditanggung, kos yang telah dikeluarkan dan bahan-bahan itu terpaksa dibuang atau dikitar semula. Jadi adakah e-book ni adalah saingan kepada buku fizikal? Jawapannya tidaklah pada saya. Tetapi adalah pelengkap kepada buku fizikal. Malah kita bergerak ke arah digital dan kita tidak boleh nak lari lah. So lebih baik kalau kita terlibat lebih awal. Next, YB. Bila kita dah terlibat dalam dunia e-book ni dan dalam perniagaan e-book, kita nak tahulah kan sama ada harapan tak ataupun apa dia punya projection dalam perniagaan e-book. Jadi daripada slide yang ditunjukkan menunjukkan graf tu menaik, di mana permintaan terhadap e-book ni semakin meningkat. Sama ada di Malaysia, di Asia Tenggara, malah seluruh dunia. Okay. Saya rasa kita teruskanlah YB pada next topik yang keempat. Okay. Topik yang keempat ni saya akan menerangkan tentang integrated e-book store sebagai satu platform perniagaan. Okay. Okay, platform kita ni dalam format e-franchise. So apakah itu e-franchise? Tuan-tuan biasa dengar dengan sistem franchise kan? Sistem franchise ni di mana kita mengeluarkan modal untuk menggunakan pakai format yang sama. Okay, dalam bisnes ni senang saja. Asal kita ada internet, sudah cukup. Sebagaimana kita on air pada malam ni, mana tuan-tuan dan puan-puan telah ada menggunakan internet. E-book sama ada e-book yang tuan-tuan dan puan-puan buat sendiri ataupun orang online buat. Jadi bahan untuk kita niagakan sudah ada di dalam pasaran. Dalam kita punya bookstore ni ada lebih 6,000 buku sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan juga bahasa yang lain. Okay. Dan seterusnya syarikat telah menyediakan sistem affiliate. Bagi nanti Master Shiro akan menerangkan lebih lanjut lah saya percaya. Okey, jadi kita punya bisnes ni sangat mudah, dah komplit dalam satu platform, senang guna, harga yang berpatutan, tak perlu nak belajar coding. Saya dulu belajar sains farmasi, tapi minor dalam IT, saya belajar buat coding, tapi bila saya terlibat dengan MSGA ni, tak perlu guna coding pun. Sebab tekan-tekan button saja kita sudah boleh menguasai kita punya website. Okay, dia punya royalty yang berpatutan dan dalam MSG ini kita ada tim yang saling bantu-membantu. Okey, boleh kita teruskan, YB? Okey, kalau ditengok daripada slide tu, di sebelah kiri merupakan gambaran di bahagian depan kita punya kedai buku digital. Dan yang gambar sebelah kanan tu adalah back office. Di mana back office ni ada tempat kita melakukan perubahan kepada kita punya bookstore. Okay. Apa yang pelanggan melihat adalah yang sebelah kiri. Jadi dengan sistem yang ada di sebelah kanan tu, kita klik sana klik sini, kita boleh mengubah upload buku kita, nak mengubah banner, nak ubah gambar, company dah siapkan dah. Jadi tak perlu banyak fikir. Okay. Kita teruskan lagi. Okey, kalau tengok pada slide ni, ada berbagai-bagai. Di sebelah kiri, ada berbagai-bagai rupa bentuk paparan hadapan kedai bookstore. Okay, ada dan cara kita nak mencari buku sangat mudah. Kita boleh scroll ataupun kita gunakan button search saja. So kita boleh cari buku dengan cepat dan pantas. Okey, YD, kita teruskan. Yang ni part yang paling saya suka lah, di mana kalau ada salah satu pun dah cukup. Ni di sini adalah 10 sebab mengapa kita perlu terlibat dalam bisnes e-book. Okay, kalau salah satu pun dah cukup. Okey, apa dia yang pertama adalah pioneer.
Bila mana sistem ini masih baru, sistem perniagaan digital ini masih baru dalam dunia, dan kita adalah sistem ini adalah antara pada saya lah yang terbaik lah setakat yang saya dah jumpa. Okay. Yang kedua, kita boleh branding kita punya bookstore sendiri. Contohnya, kalau kita letak buku kita di Amazon, yang dapat nama adalah Amazon. Tapi dengan sistem ni, kita boleh letak nama kita. Macam saya punya kedai buku digital saya tulis hishamacademy.com kerana saya bercita-cita hendak memiliki akademi latihan saya sendiri. Yang ketiga, bisnes ni instant business. Dengan mendaftar saja, mendapatkan package e-book store ni, serta-merta kita adalah seorang peniaga. Dalam tu dah ada 6,000 lebih buku, dan buku-buku ni dia boleh dibeli dari seluruh dunia. Okay. Sistem ni berjalan sendiri dalam masa 24 jam, dia tak ada rehat. Okay. Kita tak perlu daftar kedai, tak perlu dapatkan lesen, tak perlu dapatkan pekerja, tak perlu buat renovation, masukkan letterik air dan sebagainya, kerana sistem ni dah siap dah sendiri. Yang keempat, ini adalah bisnes home biz. Ya. Sebenarnya bukan home biz sajalah, sebenarnya dari mana-mana. Sebab sistem ni boleh dicapai dari mana-mana. Okay, dengan menggunakan handphone, kita boleh ubah kita punya kedai buku kita sambil-sambil naik bas, naik kereta api atau dalam perjalanan, berehat-rehat di tepi tasik pun kita boleh ubah. Okey, yang seterusnya, bisnes ni ada berkaitan dengan bisnes pendidikan. Satu bisnes yang tidak pernah turun sejak pada dulu sampai sekarang. Walaupun masa PKP, bisnes-bisnes lain mungkin jatuh, tapi bisnes pendidikan tak jatuh. Okey, yang keenam adalah pasaran yang besar. Ya, disebabkan oleh sistem ini menggunakan internet, pasaran kita tersebar ke seluruh dunia. Okay. Kawan-kawan kita atau mungkin bukan kawan pun yang boleh membeli buku kita daripada seluruh pelosok dunia asalkan ada internet. Okay. Dan ketujuh, yang bagusnya dalam buku kita, dalam web dalam kita punya bookstore ni dah tersedia ada lebih 6,000 buku. Okay. Tak termasuk lagi yang mungkin yang akan tulis buku. Saya pun dah tulis 10 dan saya cadang tahun ni nak upload lagi 10 buah buku. Okey, yang ke-8 adalah sistem ni sangat berbaloi. Ya, kos untuk kita mendapatkan package ni tahunan adalah RM480. Kalau kira pada sehari hanyalah RM1.30. Okay, berbanding kalau kita buka kedai, kita terpaksa bayar gaji, SOKSO, KWSP, bil-bil, memang sangat mahal. Jadi bisnes ni sangat murah sebenarnya. Yang ke-9 adalah produk kita adalah digital. So kelebihan digital ni adalah instant. Orang beli dalam beberapa saat saja, buku itulah sampai kepada pembeli. Okay. Yang keduanya, bisnes digital ni sangat mesra alam, environmental friendly. Kita bukan tebang pokok, buat kertas untuk cetak, semuanya adalah dalam bentuk digital. Dan yang ke-10 adalah potential residual. Ini adalah di mana kita kalau berniaga, kita nak pelanggan yang sedia ada kekal dan kita terus mendapat pelanggan-pelanggan baru. Sistem ni dilengkapi dengan sistem tersebut dan nanti Mr. Major Hasrul akan menerangkan dengan lebih lanjut. Jadi saya rasakan yang sudah 9:46 sekarang. Saya kalau Master Shiro sudah bersedia, saya ingin menyemput Master Shiro. Sila tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Hisham Zengkai dan juga YB Nahan selaku kita punya pemberi taklimat kita pada malam ini, pada pembukaan dan juga sebagai MC kita pada malam ini. Tahniah, terima kasih sebab dah lama kita tidak memberi peluang kepada certified advisor kita untuk bercakap. Kalau kita tengok dulu pada musim PKP dulu, memang setiap minggu kita akan bertukar-tukar speaker. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam Malaysia Madani. Tuan-puan dan kekasih sekalian, tahniah kena hadir pada malam ini. Tahniah kerana meluangkan masa. Ramai juga 24 orang termasuk saya. Kalau 24 orang ni kalau kita buat secara fizikal di dalam kelas penuh tu. Okey, tahniah, saya tengok muka-muka ada yang baru, ada yang lama. Kepada yang baru, selamat datang, selamat berkenalan pada hari ini. Tuan-puan, anda berada pada tempat yang betul, pada waktu yang betul, pada syarikat yang betul. Hari ini ramai orang cakap dia nak cari perniagaan, tapi tak tahu nak berniaga apa.
Betul tak betul? Kat luar sana banyak perniagaan kita boleh buat. Banyak. Banyak. You nak berniaga makanan, you nak berniaga barang fizikal, you nak berniaga barang online, you nak berniaga barang digital, you nak berniaga aplikasi, semua boleh. Cuma hari ini kita masih mencari apakah perniagaan yang boleh dilakukan oleh semua orang. Okey? Apakah perniagaan yang boleh membantu semua orang. Jadi tuan-puan, sebelum saya bersara pun saya dah buat beberapa perniagaan secara part time. Saya mengajar orang untuk menulis blog, untuk bangunkan blog. Saya tak ajar menulis sangatlah sebab itu saya tidak bertumpu kepada penulisan. Saya ajar macam mana orang nak publish blog, nak buat kat Blogspot, dekat WordPress pada tahun 2009, 2008 pada waktu tu. Pada waktu tu bukan saya buat blog, saya dah mengajar orang buat blog masa tu. Kau pergi kat Jertih, Terengganu, Pasir Putih, Kelantan semua tu, adalah banner-banner yang saya gantung nombor telefon saya. Saya buat kelas, saya ambil kelas hanya nak RM50, RM60 saya ajar di Pantai Timur. Di situ tuan-puan, saya melihat kita boleh berniaga berbagai-bagai yang kita boleh mulakan di rumah. Cuma ini perniagaan yang saya nak cerita sekarang. Kenapa dia banyak perniagaan yang saya buat? Kenapa saya memilih perniagaan e-book sekarang ni? Banyak perniagaan yang saya buat. Tapi kenapa saya memilih apabila saya bersara, saya memilih untuk perniagaan e-book. Sebab e-book ni dia berbeza tuan-puan. Tuan-puan, tadi saya baca FB guru penulisan saya iaitu Dr. Hayati Yasmin. Dr. Yati adalah saya punya guru penulisan saya. Saya belajar daripada buku-buku beliau tulis. Bermula saya belajar menulis. Tadi saya tengok dekat FB beliau. Saya akan tengok FB beliau sebab dia selalu bagi motivasi. Dia cara tunjuk muka. Seorang doktor perubatan. Saya belajar dengan beliau, saya beli buku beliau, saya pernah berhubung dengan beliau dalam email, tanya soalan. Jadi apabila saya baca posting dia tadi, dia tulis apa? Dia kata gantikan buku gantikan business card kita dengan buku. Maksudnya kalau kata kita bagi business card ke orang ataupun kita terima business card orang, berapa persen kita akan simpan? Kemudian kita akan letak moderator, kita kumpul je saya kumpul penuh ni. Penuh. Entah saya pun lupa siapa bagi saya kadang. Bila perlu baru cari balik. Nampak tak? Jadi dia cakap Dr. Yati Yasmin kata, apa kata kalau kita ubah dengan bagi buku? Buku fizikal lah. Buku fizikal maksudnya buku-buku yang kita dah banyak dah, kita dah tak baca apa semua tu, baik kita bagi orang. Sebab potensi untuk orang simpan buku tu masih tinggi berbanding business card. Jadi apa yang Dr. Yati cakap tadi tu, itu yang saya berfikiran selama saya buat perniagaan e-book ni. Maksudnya ini tuan-puan, tadi buku fizikal memerlukan kos juga. Tapi ini saya nak tunjukkan kepada masyarakat luar, kalau you tak minat menulis, you bukan orang penulis pun, tapi you boleh jadikan e-book ni sebagai kita punya business card untuk menaikkan credibility. Itu yang Dr. Yati Yasmin tulis tadi. Dia kata bila orang tengok you bagi buku, orang akan tengok you ni seseorang. Cuma berbeza dengan saya hari ni, saya bagi e-book. Nampak tak? Itu je beza dia. Dia bagi buku fizikal, saya bagi e-book. Maksudnya tuan-puan, untuk you naikkan credibility. You adalah trainer, you adalah penceramah, you adalah motivator, you adalah penjual makanan. You kena ada buku tuan-puan. Cuma ini bila buku fizikal, dia memerlukan kos. Kita tidak menolak buku fizikal. Okey, tapi dia memerlukan kos yang tinggi. Kita memerlukan kos, kita kena print, kita kena cetak macam-macam lah. Kan? Tapi e-book ni, dia ni lebih jimat. Maknanya ni you tulis e-book saja. Kalau buat cover elok, Dr. Muntah Dr. Muntah boleh ajar buat cover apa semua tu, letak kat Facebook. Bila you letak dekat Facebook, apa jadi tuan-puan? Orang akan start tengok. Kan? Buku tak siap lagi pun, ibu tak siap lagi, tapi orang start tengok dah. Kan? Pengurusan masa. Kan? Jom belajar bercakap. Jom belajar uruskan majlis secara pro. Kan? You adalah kita adalah event manager. You orang yang pandai menguruskan protokol, event, majlis diraja contoh, kan? Tapi you nak bersaing dengan ramai trainer kat luar tuan-puan. Trainer kat luar ni ramai. Yang ada HRDC apa semua tu banyak. Ramai. Jadi macam mana kita nak bersaing dengan mereka? Adakah kita bersaing secukup dengan kita buat video TikTok? Kita buat live? Tak cukup. Kita kena bersaing dengan cara menunjukkan credibility kita dengan kita punya level knowledge kita. Jadi tulislah e-book. Tulis e-book tentang table setting, table manners, etiquette, majlis etika, majlis protokol, kan? Etika berpakaian dalam majlis, kan? You buat siri 1 etika menerima jemputan secara formal, kan? Menerima dan menjawab jemputan. Tu buku 1. Siri 2
pakaian, etika pemakaian. Bila nak pergi istana lain. Bila pergi istana, majlis protokol, dia punya perempuan kasut bertutup, mesti bertumit berapa inci. Kan tak nampak tak? Ini semua you boleh tulis pun kalau kata kita ada kepakaran tu. Betul tak? Mungkin bila pakai tali, kalau perempuan tidak, macam mana Tuan Syam, kalau perempuan tidak pakai, tidak bertudung, kan? Kalau bukan yang non-Malay ataupun non-Muslim, kalau dia bukan tak pakai tudung, dia kena pakai selendang. Selendangnya panjang mana, nak sangkut di mana. Semua tu. Baju color apa yang boleh dipakai, tak boleh baju macam royal. Tuan, ini baru siri 2. Okey, siri 3 pula. Siri 3 pula macam mana kita nak approach orang dalam majlis, nak berkenalan, nak bernetwork, nak tegur siapa, nak pegang handbag besar mana, perempuan nak buat handbag macam mana, kan? Itu siri 3. Siri 4, cara nak duduk, cara nak makan, cara nak pegang you punya, nak kenal you punya crockeries, you punya cutleries, you punya pisau garpu adalah cutleries, kan? You punya pinggan mangkuk semua tu adalah crockeries. Tuan-tuan, ini adalah term-term yang orang perlu belajar kat luar. Jadi tuan-tuan, you buat semua ni, nampak tak? Ini bukannya benda yang biasa-biasa tau, ini luar biasa. Bila orang tengok, oh memanglah, kan? Oh, Kak Raihan ni dia tulis banyak buku pasal protokol. Apa orang akan jemput dia? Kan Dr. Nuriah cerita pasal protokol, orang akan jemput dia. Ini Dr. Nuriah ke yang penulis ibu 5 siri untuk menghadiri majlis, nak keluar kereta macam mana? Kalau wanita nak keluar kereta macam mana? VIP kan? Kaki mana keluar dulu? Kan? Ini tak terus hayun ni masuk kereta, buka pintu kita duduk, betul tak? Bila pergi majlis rasmi macam mana? Kan? Nak kena duduk, kalau perempuan kena duduk dulu, duduk baru masukkan kaki. Lain tu. Ni tak, terus langkah masuk duduk je kan. Benda ni ilmu yang masyarakat luar nak tahu juga. Lepas tu dia tengok macam datin kan, datin kalau macam yang pangkat-pangkat besar kau pergi majlis kan, jusa-jusa ni kan. Macam mereka masuk kereta. Dia masuk kereta, kalau duduk belakang dia driver lah kan. Driver, dia duduk belakang, dia akan duduk dulu, letak punggung, baru angkat kaki masuk. Kan? Tuan-tuan, ini adalah ilmu yang you boleh share dalam ilmu. You tak perlu nak karang, letak gambar je. Ambil satu model, ataupun anda sendiri jadi model kat situ, okey duduk dalam kereta. Letak punggung dulu dekat dalam kereta tu, seat tu, baru angkat kaki. Letak step 1, step 2. And then, you buat link, pergi ke YouTube lah. Buat YouTube punya video, kan? Tunjukkan pergerakan dia. Jadi, orang boleh klik dekat you punya siri book. You punya e-book tu jadi siri by siri. Orang klik je pergi ke tu. Untuk menonton video, tekan. Dia akan pergi ke YouTube pula. Apabila YouTube you dah macam saya you dah jejak 4,000 watching hour dan you ada 1,000 subscriber macam saya punya, you dah boleh monetize. Pun duit juga tuan-tuan, inilah duit digital yang passive income. You tak payah nak cik orang pun. You tak payah nak cik orang, tak payah pun. You hanya share your knowledge. So ini apa MAZ datang? MAZ datang ini yang diterangkan oleh Wahyudin Nahan dan juga Tuan Ishan Zekai tadi. Kita datang ni bukan sebagai syarikat multi-level marketing. Kita bukan datang sebagai syarikat MLM. Kita datang sebagai, bukan datang daripada segi nak cari-cari headhunter cik orang, tak. Hari ni kalau tuan-tuan you tak berminat untuk dapatkan profile MAZ pun tak apa. Sebab Wahyudin Nahan tetap akan tulis dan juga publish ebook dalam bookstore dia. Tuan Hisham Zengkai akan terus menulis dan juga publish ebook dalam bookstore dia. Yang paling best, mereka berdua ni boleh buka peluang kepada orang di luar sana yang mungkin tak nak ada bookstore tapi ada buku, mereka boleh convertkan dalam bentuk ebook dan letak di dalam bookstore mereka dan mereka kenakan sewa. Nampak tuan-puan? Maksud ini, hari ini MDC datang bukan sebagai syarikat yang headhunter tuan-puan. Tahu tak headhunter? Headhunter maksudnya you mesti cari orang. Mesti cari orang untuk join, untuk beli platform. No. Kita bukan yang tu. Kalau hari ini kalau kata kita cari orang untuk beli platform, wah ini lah tengok rata-rata kita punya flyer rata-rata. No. Hari ini kita ada satu, boleh doktor. Okay doktor, terima kasih doktor. Kita adalah syarikat yang menyediakan platform untuk you jual ebook. Nampak tak? Hari ni kalau mana kalau you tak berminat, untuk dapatkan platform ni, tidak ada masalah. So apa? Wahyudin Nahan dan juga Tuan Hisham Zengkai masih terus boleh tulis, publish ebook mereka dan mereka boleh bantu orang lain untuk publish ebook di dalam bookstore mereka. So apa depan saya ni semua tuan-tuan adalah pemilik bookstore. Mereka ni semua adalah tauke kedai buku online. Nampak Itu berbezanya kita punya modus operandi kita, MO kita berbeza dengan MO peniaga-peniaga lain di luar sana. Peniaga lain di luar sana semua bagus-bagus tuan. Cuma MO kita berbeza. Saya kena terangkan ini sebab takut nanti orang selalu salah faham. Orang mesti saya, MS kau tak cik orang macam mana? Saya kata mana kena cik orang juga. So orang datang untuk beli ebook dalam bookstore kita, betul tak? Mesti cik orang. Tapi kita bukan headhunter. Kita faham tuan-tuan? Headhunter dengan cari orang berbeza.
Yang berbeza. Hunter adalah you kena buru orang. Dan nama pun hunter kan. You kena buru. Kalau orang tak join ni habis aku ni. Kalau orang tak masuk platform ni habis kita ni. So ini saya nak clearkan. Kita adalah, kita cari orang yang berminat untuk beli buku. Kalau hari ni kita buka kedai buku fizikal pun, kita kena buat iklan. Kita kena cari orang datang untuk beli buku dalam kedai buku kita, betul tak? Samalah kita kat sini. Cuma ada sedikit penambahan keistimewaan bersama MAZ adalah, you boleh jadi reseller untuk kita. You boleh memperkenalkan platform ni kepada orang juga. Maksudnya hari ni kita cerita Syam cerita datanglah beli buku kat kedai, beli buku kat kedai buku aku ni kan. Tiba kawan-kawan tu berminat. Kawan tu pun dia profesor. Kan dia tu banyak tulis, dia ada banyak maklumat yang dia nak tulis. Dia kata, Syam aku nak jugalah bookstore macam ni. So tu Syam pun kenalkan mereka kepada MAZ. So saya punya program di belakang tapi kena set up satu bookstore kepada mereka. Nampak? Tapi takkanlah saya zalim tak bagi pada Syam apa-apa. Kita kena bagilah sesuatu. Kita bagi up to 30%. Kita bagi up to 30%. Maknanya you punya commission Tuan Hisham dapat dalam 30%. Kita bagi up to 30%. Maknanya lebih kurang dalam RM600. Clear maksudnya kalau Tuan Hisham tak ada perkenalkan owner baru platform macam mana? Tak ada apalah. Macam saya cakap tadi, Tuan Hisham tumpu kepada jualan e-book dan mengajar orang untuk publishing. Itu saja. Nampak Tapi bonusnya, jika kalau ada kawan-kawan kita yang datang pada malam ni yang nak jadi macam webinahan juga. Dia nak ada kedai buku jugalah. Okey, boleh. You beli satu platform, saya dan company wajib untuk bagi komisen kepada webinahan. Itu konsep dia. Okey. Daripada itu pula, kita tak berhenti di situ. Kita nak ada kesinambungan. Kita nak benda ni ada kesinambungan dan bersambung. Maksudnya kalau webinahan kenalkan sahabat dia, profesor, doktor, kan? Dia nak ada bookstore juga. Dan dia nak tulis ilmu banyak. Jadi saya nak webinahan bantu mereka ni. Bantu kawan dia tadi ni. Bantu ajar, buat kelas, bimbing dia apa semua. Dan apabila e-book dia terjual, webinahan pun dapat affiliate kat situ. Kita bagilah affiliate. Kita bagi up to 15%. Setiap e-book yang terjual. Katakan e-book tu terjual, katakan harganya RM10. Webinahan dapat lebih kurang dalam RM1.50. Lebih kurang 15%. Nampak tuan-puan? Maksudnya, kenapa komisen-komisen diberi? Komisen-komisen ini diberi supaya kita bekerja dalam kumpulan. Tak adalah webinahan dapat kenalkan satu platform owner baru, and then dia tinggalkan. Tidak. Kita nak kita kerja dalam kumpulan. Kita ajar mereka menulis, kita berbimbing, kita sama-sama buat antologi, kita sama-sama tulis puisi, kita sama-sama buat cover e-book. Itu kita punya modus operandi MAZ. Okey, kita bukan headhunter, ambil dapat duit, biar dia gerak ke sana tu. Kita nak sama-sama bangunkan this platform. Bila ramai, sebab apa? Dalam platform kita ni berbeza sedikit. Sebab dalam kedai buku saya ada e-book webinahan. Dalam kedai buku Tuan Hisham ada e-book saya. Dalam kedai buku saya ada e-book Tuan Hisham. Dalam kedai buku saya ada e-book webinahan. Maksudnya dia tak boleh terputus. Kita akan tolong-menolong walaupun kita tidak kenal. Itu yang powernya MAZ, kita punya platform. Malam ni saya tak guna whiteboard. Malam ni kita seberingkas sebab kita nak ambil mood untuk masuk ke bulan 2 pula. Jadi tuan-puan, ini yang saya nak sampaikan pada malam ni. Okey, berapa you punya kos untuk bermula? Okey, kita ada 2 package ni tuan-puan. Okey, 2 package. Pada yang certified advisor yang lama-lama, kita ulang kaji balik malam ni. Ini adalah harga 2024 bermula 1 Januari 2024. Kita ada 2 package. Yang pertama dipanggil International Intelligence Program, iaitu IIP. Harganya adalah RM1,600 ataupun $400. Okey, 600 Sing dollar dan juga 7 juta rupiah di Indonesia. Kita fokuskan 3 negara ni dahulu. Cuma kita power pada USD yang kita punya currency adalah fix 4.0. Kita fix ke situ. Jadi tak payah risau tuan-puan, USD naik ke turun kita risau, tak payah risau. Kita dah ikat 4.0 rate dia. So tuan-puan, dia ada satu lagi dipanggil Franchise Intelligence Program, iaitu VIP. Modalnya RM2,800 sahaja. Okey, bersamaan lebih kurang dalam 650 betul tak? 2,800 bagi 4 700 USD 700 USD. Okey, bersamaan dengan 1,100 Sing dollar dan juga 12 juta rupiah. Inilah 2 package, tak banyak pun. Okey, bezanya adalah kalau you ambil yang IIP tadi tu international, you hanya boleh upload pada satu-satu masa 50 e-book saja. Dia punya hadnya 50 e-book saja. Dia punya shilling dia lah, shilling dia. Habis ni masih suruh, kalau saya nak masuk e-book ke 51 macam mana? Kita tarik keluar satu.
tarik keluar satu, kuota tinggal 49, kuota tinggal satu. So masukkan yang baru tu. Kan? So senang je nak tengok konsep dia. Okay. So kalau kata you ambil yang franchise tadi tu, yang paling bagus adalah franchise, you boleh upload unlimited. Berapa banyak ibu yang nak masuk pun you masuklah. Kebanyakan certified advisor kita adalah franchise. Okay. Kedua-duanya sama, you ada domain sendiri. Nama you, domain you akan didaftarkan kopiswan.com, nahanbookstore.com kan, you domain sendiri. Dan yang ibu siannya berbeza sedikit. Kalau you jual your own ebook, maknanya international you akan dapat 60%, franchise you up to 75%. Tinggi sangat-sangat tuan-tuan. Okay, kalau you memperkenalkan platform ni kepada bookstore owner yang baru, kalau you international you akan dapat 20%. Dan kalau you adalah franchise, you dapat 30%. Seperti yang saya cakap tadi lah, up to 30%. Okay, local and global affiliate partner dia ada limit. Kalau you international 75, tapi kalau franchise adalah unlimited juga. You boleh kembangkan perniagaan ni kepada partner-partner baru di seluruh dunia. Okay, package ni tuan-tuan, dua package ni dia termasuk juga, kali ni best sebab apa, termasuk juga dengan complete set video online untuk you belajar. Okay, you belajar macam webinar cakap dalam kelas kita punya meeting 2-3 hari lepas. Soalan senang, jawabnya susah kan. Okay, so ada beberapa soalan you kena jawab macam quiz lah. Senang je, multiple answer saja. Okay, and then you kena completekan semua dalam online saja. You tengok video saja tuan-tuan. Sebab apa, kami tak nak ganggu you punya masa. Malam anak nak tidur boleh tengok video. Okay, and then jawab soalan-soalan yang simple saja. Okay, apabila you lulus saya tuan-tuan, anda akan di-recognize sebagai professional certified advisor. Macam tengoklah malam ni, pangkat-pangkat tu akan naik. Kan? Macam webinahan, associate master advisor, kan? Ini semua adalah pangkat-pangkat mereka. Dan pangkat-pangkat ni bukan macam multi-level marketing tu bukan. Bukan macam MLM. Kalau MLM, setiap pangkat ni ada dia punya income berbeza tak? Ini tidak. Kita naikkan pangkat ni tuan-tuan, tidak ada income yang naik pun. Tetapi mereka punya image akan naik. Mereka boleh bercakap ataupun mereka boleh anjurkan khusus dan mereka boleh kenakan yuran mengikut kepakaran pangkat mereka. Contoh, kalau hari ni tuan-puan, Tuan Isha Zengkai professional certified advisor. Maksudnya itu paling minimum punya level sebagai certified advisor. Minimum lah, paling minimum. Okey, webinahan dah naik pangkat tau. Dah associate master advisor. Tak salah saya dah rank ketiga dah saya ke atas tu. Jadi tuan-puan, kalau webinahan anjurkan khusus, webinahan punya khusus mungkin dia punya yuran RM200. Tuan Isha Zengkai mungkin RM150. So, you pilih lah. You nak ilmu yang mana? Contoh, bukan saya cakap YBR Tuan Isha Zengkai punya ilmu kurang. Tapi, itulah kelebihannya. So, Tuan Isha Zengkai ada peluang untuk jadi macam webinar juga. Dia kena hadiri kursus-kursus yang lain. Nak datang kursus, belajar lagi, kita naikkan pangkat. Maksudnya tuan-puan, di dalam MBZ ni, you ada satu motivasi untuk you enhance you punya level. Dia punya motivasi berbeza. Kalau kata kita buat perniagaan lain, kita punya motivasi nak kerja duit. Naik pangkat jadi leader, income pun naik. Naik crown ni, income naik. Kita tak. Kita nak you ada motivasi naik level dari segi education. Naik level daripada cara pemikiran. Itu berbezanya MAZA punya certified advisor. So, yang paling bestnya, hari ni kita hampir 700 orang dah certified advisor seluruh dunia. Okay, so tuan-tuan you ada peluang untuk coaching bersambungan dengan saya akan terus coaching anda. Okay, dan kali ni you akan dapat SSL, sertifikat percuma. Okay, untuk secure you punya website daripada hackers apa semua ni, not secure semua tak akan keluar dah. Dan ini diberi percuma yang menilai 100 USD bersama lebih kurang dalam RM400. Tuan-puan, kalau orang dulu kena beli tau. Yang ni dapat percuma. Okay, untuk renewal macam Tuan Isha Zengkai cakap tadi tu, setahun 120 USD bersamaan dengan RM480. RM480 bagi dengan 12 bulan, lebih kurang RM40 bagi dengan 30 hari, RM1.33 sehari. Itulah nilai yang tuan-puan. Kedai you kita jaga. Kita jaga di belakang tabir dengan domain apa semua tu kena renew setiap tahun. Tuan-puan, domain hosting memang kena renew. Kalau you buat website lain pun you kena renew. Itu standard. Tapi tuan-puan kat sini RM1.33 sehari tu termasuk dengan domain you renew dan juga you maintenance yang kita jaga selama setahun. You bayangkan satu hari RM30 tuan-puan. Hari ni you nak pergi buka kedai pun satu bulan berapa nak kena bayar? Ini sebulan pun RM40. You buka kedai kat luar tuan-puan, you nak buka kedai kecil besar lebih kurang dalam 10 kali 10 tu pun lebih kurang dalam 1,000 sebulan.
Paling kecil pun saya jumpa satu dekat Uptown ni 600 sebulan. Kan? Bayangkan boleh tak masuk api, air tak masuk apa gitu. Ini RM40 sebulan, maknanya bersamaan RM1.33. You boleh jual ibu, orang lain boleh jual ibu you boleh jual ibu orang lain. Nampak? Ini semua akan saya share di dalam training saya kelak. Okey, jadi tuan-puan, di sini saya nak offer pada anda, jika siapa ada kawan-kawan ataupun mana yang hadir malam ni yang upgrade any package, sampai ke esok, anda layak lagi untuk masuk saya punya coaching class 3 kali yang saya buka dalam Biok minggu-minggu yang lalu di Hotel Olimpik. Saya akan bagi 3 kali coaching class. Coaching class, saya boleh tunjuk coaching class 3 kali yang bernilai lebih kurang dalam 4,500. Itu memang standard berjumpa saya secara personal. Tapi kali ini saya akan buat dalam grouping siapa yang upgrade saja. Jadi kepada siapa yang upgrade this package, okey, anda akan layak untuk hadir ke saya punya coaching kelas personal tersebut. Okey, personal tapi saya buat dalam grouping. Small group lah, je takkan ramai sebab yang upgrade tak ramai pun. Kita tak nak ramai. Jadi saya akan buat secara online, secara grouping 3 sesi. Kepada siapa yang referral, certified advisor yang bawa memperkenalkan platform owner yang baru, anda pun layak juga masuk dalam training tersebut. Ya tuan-puan, jangan lepaskan peluang ini untuk anda hadir. Layak, boleh tunjukkan poster tu. Poster tu siapa yang dah layak boleh tunjuk tak? Saya rasa ada seorang yang dah layak untuk hadir dan referral beliau adalah Kak Raihan rasanya. Okey, yang akan layak untuk masuk dalam saya punya training tersebut. Tuan-puan, untuk jumpa saya secara personal adalah 1,500 je. Itu adalah kos sekarang yang kalau sebut harga keluar daripada syarikat. Kalau nak belajar seri konsep ibu, maksudnya nak pasarkan ibu semua tu, kalau jumpa saya personal dekat Kopitiam ke apa, dalam masa setengah hari tu dia bincang adalah RM1,500. Jadi siapa yang ambil ke mana-mana package ni, saya bagi anda 3 sesi tapi secara online saja. Online saja 3 sesi bersama-sama dengan saya tu Dr. Ayu. 3 kali bersama saya RM1,500. 3 kali darab dengan RM1,500 lebih kurang dalam RM4,500. Jadi tuan-puan, jangan lepaskan peluang untuk you upgrade package. Tak ada tak apa Dr. Ayu. Okey. Okey, dah baru ada. Okey. Ini saya rasa baru seorang, Cik Normalis binti Ali, seorang lecturer daripada Polis Islam. Okey, yang diperkenalkan oleh Kak Rehan kita. Okey, dan alhamdulillah beliau dah layak. Dan pada semua certified advisor yang mana-mana yang ada kawan-kawan yang nak upgrade, insya-Allah anda juga akan layak sekali masuk dalam this program. So tuan-puan, saya rasa itu saya perkongsian saya pada malam ni. Saya ucapkan tahniah pada yang hadir pada malam ni yang tunggu sehingga habis. Dan jangan lupa apa-apa hubungi Dr. Ayu ataupun DJ Padu untuk anda upgrade mana-mana package dan kita mulakan perniagaan dalam perniagaan e-store ni segera yang boleh. Kerana apa? Kita akan anjurkan pelbagai lagi program. Dan insyaAllah pada bulan 3 nanti jika tidak ada apa-apa kekangan, kita akan mulakan pengambilan batch pertama, intake pertama bagi Professional Certificate in Ibu Entrepreneurship yang sijilnya akan di-endorse, akan dikeluarkan oleh Spectrum College. Spectrum College maksudnya sebuah IPTS yang diiktiraf oleh kerajaan. Kerajaan iktiraf, kerajaan Malaysia iktiraf, mereka ada MQA apa semua. Cuma kita dah berkolaborasi dengan mereka dan mereka dah tengok modul kita, dah tengok modul penulisan kita, dah tengok modul keusahawanan kita, dah tengok platform kita. Dan mereka bersetuju untuk endorse sertifikat kepada peserta dan juga pelajar daripada MBCA. Itu yang pertama. Dan apabila anda ikut program tersebut, anda akan ada combo apa semualah. Combo dekat Hotel Marriott setahun sekali insyaAllah. Dan apa lagi yang anda akan dapat adalah anda berpeluang untuk jadi instructor kepada MBCA untuk intake kedua. Ini saya offer intake pertama kepada semua certified advisor. Certified advisor hadir malam ni, tolong wawarkan. Siapa yang certified advisor dah lulus TTA, okey, saya dah umumkan hari Sabtu lepas kan, saya dah umumkan dalam kita punya perjumpaan KPMM di Hotel Olimpik. Siapa yang nak jadi freelance instructor ataupun lecturer kepada MAZA untuk second intake nanti, you kena masuk first intake. First intake ni hanya dibuka kepada certified advisor yang lulus TTA saja. Pertama, you kena ada booster yang aktif. Maksudnya kalau tak renew, you kena renew you punya booster. And then, you dah lulus TTA. Baru anda diterima untuk masuk ke Professional Certificate in Ibu Entrepreneurship under Spectrum College. Itu yang pertama. Maknanya saya akan sign benda tu, sijil akan dikeluarkan oleh Spectrum. Kedua, anda akan dimasukkan dalam package 2 sijil. Anda akan ambil satu lagi kursus dipanggil Professional Instructor Course. Okey, satu course ni maknanya dia akan belajar cara mengajar sajalah. Itu untuk mengendorsekan anda layak untuk mengajar program MBCA nanti.
Jadi itu first intake hanya terbuka pada certified advisor je dengan yuran yang minima untuk anda. Certified advisor ini peluang untuk anda. Siapa yang ada ni, anda berpeluang untuk jadi tenaga pengajar untuk second intake, third intake apa semua. Maksudnya kalau kata second intake nanti ada 30 orang pelajar. Mungkin satu grup tu saya letak 5 orang contoh. 5 orang tu 2 instructor ambil. 5 orang lagi 2 instructor ambil. Kita pecah-pecahkan supaya sebab kita buat online. Bila buat online ni, ianya dia bukan macam bersemuka. So bila online ni kita perlukan grup yang kecil, tak perlu besar. Dan tempoh waktu khusus adalah 2 hari saja. 2 hari saja dah layak dapat sijil, dah akan pergi konvo. Okey, ini adalah salah satu jalan untuk kita pergi ke apa kita punya impian nak jadi MAZ EduTech University pada tahun 2030. Jadi ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk anda jadi freelance instructor. Jadi tuan-puan, lepas ni pada certified advisor, tiba nama anda tak naik untuk saya panggil jadi instructor, jangan marah lah. Janganlah marah pula. So saya dah buka yang pertama ni, yuran dia minima khas untuk certified advisor sahaja. Second intake baru kita buka pada orang luar. Dan siapa yang akan mengajar second intake tu? Bukan saya dah, anda. Bukan Tuan Muntas akan ajar, semua akan ajar lah. Okay, baru kita akan cerita berapa you punya allowance apa semua. At least you boleh expand you punya kepakaran di sana. Itulah kelebihannya kita bersama MAZ. Kita buka peluang lagi. Kita buka peluang. Kita nak jadikan you adalah certified advisor yang ada kepakaran yang orang lain tak ada kat luar. Itu sebabnya saya letak syarat mesti ada bookstore. You mesti ada bookstore. Sebab kita akan jadikan ini sebagai modul lagi. So tuan-tuan, itu daripada saya pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih pada hadir malam ni. Apa-apa pun, cari Dr. Ayu dan DJ Padu. Dapatkan nombor telefon mereka. Cepat-cepat daftar. Kalau tak ada, terus log untuk bagi deposit Dr. Ayu RM500 supaya anda boleh masuk dalam saya punya training 3 kali itu. Tuan-tuan, Jaya Ilmu, Jaya Ekonomi, Jaya Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih MS di atas input yang begitu bermakna pada malam ini. Bukan nak jack lah, tapi jack sikit. Okey, mungkin HQ ada nak buat pengumuman. Saya silakan. Okey, boleh. Terima kasih Tuan Syam. Saya pun memang nak buat pengumuman sikit mengenai program-program yang akan diadakan oleh MSZA ini sendiri. Sekejap. Program yang pertama kita punya ni, sekejap, maafkan saya. Kita akan ada full program daripada awal bulan 2 sehinggalah hujung bulan 2. Pada awal bulan 2 kita seperti mana yang tuan-tuan lihat, kita punya perkhidmatan yang kita tawarkan, kita juga ada camp motivasi dan sebagainya. Jadi untuk cuti sekolah ini kita ada camp di SK Sungai Penchala, tak silap saya, yang akan dihadiri oleh kita punya ni lah CEO kita sendiri bersama dengan Tuan TJ Padu, yang akan diadakan pada 2 hingga 3 Februari. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya tengah cari poster sebenarnya. Okey, maafkan saya. Okey. Kejap, kalau TJ boleh tolong saya. Jadi kat sini ni share satu poster kita punya BYOP dulu, BYOP 2.0 yang akan diadakan pada 25 Februari. Tak jumpa pula poster saya kena buka kat sini. Disebabkan sambutan menggalakkan BYOP 1.0, kita adakan lagi sekali Be Your Own Publisher, yang mana pada waktu ni tuan-puan akan belajar khusus asas penerbitan e-buku. Bagi yang dah menyertai platform pun kita galakkan. Yang dah ada platform, yang dah ada buku dan sebagainya, kita galakkan untuk join kita punya bengkel ini, kerana dalam bengkel ni juga kita akan ajar tuan-puan cara paling mudah untuk memberi orang kata spark idea kepada penulis-penulis baru untuk menghasilkan e-buku masing-masing. So dalam BYOP 1.0 kita dah ada sehingga 31 peserta, tak silap saya. 32 peserta yang mana mereka begitu excited nak menyiapkan ibu-ibu pertama mereka. Jadi kita akan adakan di Hotel di Palma. Terhad kepada 25 peserta sahaja, sebab hotel ni dia punya dewan tu memang pack. Cukup untuk 25 peserta sahaja. Dan kita dah ada sehingga 10 booking pada tak silap pada hari inilah. Jadi kita harap tuan-puan boleh terus hubungi DJ Padu ataupun saya juga untuk book Be Your Own Publisher ni lah. Okey, ini yang kedua. Okey, yang ketiga ini khas untuk ladies. Ladies
Saya sendiri pun tak sempat nak cari dia punya poster. Maaf saya ni sikit. Soap Fiesta sehari sebelum BYOP. Soap Fiesta ini adalah satu program yang kita nak mengumpulkan semua ladies-ladies yang mana tak kisah tuan-puan ada buku ke atau tidak ada buku, ada apa-apa apa orang kata, ada apa-apa bisnes ataupun servis yang nak dikongsikan bersama dengan semua ladies-ladies yang lain, boleh turut serta bersama dengan kami pada 24 Februari. 24 Februari, okey, jap saya buka 24 Februari di Hotel Olympic. Okay, Hotel Olympic, TJ tolong buka. Okey, terima kasih TJ, yang mana bukan sekadar soap tu dalam bahasa Arab macam market kan, Arabic market. So memang kita sediakan satu booth untuk tuan-puan, untuk puan, untuk ladies, pasarkan produk, servis dan masing-masing dan perkhidmatan masing-masing. Dan kita sediakan juga slot inspirasi yang akan dibentangkan ataupun speaker kita iaitu Dr. Saraiza Abu Bakar. Beliau adalah pakar bedah ORL, okay, dan juga penulis buku lah. Dia juga usahawan dalam bidang penulisan. Jadi kita juga ada sharing session dan waktu untuk kita bersantai-santai bersama ladies. Jadi kalau nak join yang Soap Fiesta ni, just PM saya terus. Dan saya dah ada bagi nombor dekat ruangan mesej. Okey, jadi itu saja pengumuman daripada HQ. Tuan Hisham, nak proceed dengan apa pula kita? Bergambar mungkin? Betul. Saya pun tunggu situasi ni untuk bergambar. Situasi pula. Okey, jadi bagi yang boleh on kamera, mungkin kita boleh on sekejap untuk kita bergambar bersama-sama. Okey. Okey, saya tunggu sekejap lagi. Okey, siapa lagi yang boleh on kamera untuk kita bergambar? Okey, Puan Rosmawati. Alright. Okey, kalau dah ready. Okey, sekejap Alright, dalam kiraan. Okey, 1, 2, 3 senyum Okey, ini belum ambil lagi. Kalau yang tak boleh buka kamera mungkin boleh letak stiker love dan sebagainya. Okey, 1, 2, 3 senyum. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3 senyum. Okey, saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis. Okay, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk jadi MC dan menyampaikan bahan ni untuk pada malam ini. Sebelum kita akhiri, mungkin YB Nahan ada nak kata-kata akhir malam ni? YB Nahan? Unmute. Tak dengar YB. Okey, saya harap program macam ini akan diteruskan untuk jangka masa panjang kerana ini adalah satu peluang untuk semua orang mengenali MSGA dengan lebih dekat dan mudah bagi trainer associate trainer ataupun trainer MSGA kalau mereka tak pandai cakap pun dengan ada program ini mudahlah untuk kita introduce kepada proses-proses baru. Ya, itu aja daripada saya. Okey, semoga kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Kita akhiri program kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallah.